Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Sofia binti Samudin dan hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan perhubungan industri. Perhubungan industri merujuk kepada hubungan antara majikan dengan pekerja dalam sesuatu persekitaran kerja. Di Malaysia, perhubungan industri ini memainkan peranan yang sangat penting antara pihak pengurusan dan pekerja-pekerja di sesebuah organisasi agar hubungan kerja antara kedua-dua pihak berada dalam keadaan baik. Jabatan Sumber Manusia di sesebuah organisasi hendaklah memastikan perhubungan industri ini terjaga untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Dalam dunia pekerjaan, isu-isu seperti konflik atau satu pertikaian yang berlaku antara pekerja dengan majikan kerana pekerja akan menuntut hak mereka di mana kesatuan sekerja ditubuhkan bagi mewakili tuntutan hak pekerja dalam sesuatu pertikaian industri yang berlaku. Pertikaian industri atau dikenali sebagai pertikaian perusahaan telah didefinisikan oleh Akta Hubungan Perusahaan sebagai apa-apa pertikaian antara majikan dengan pekerja yang berhubung dengan pekerjaan atau bukan pekerjaan atau syarat-syarat pekerjaan atau peraturan-peraturan kerja bagi mana-mana pekerja tersebut. Oleh itu, dalam Akta Hubungan Perusahaan 1967 mendefinisikan pihak yang merujuk kepada pertikaian industri ertinya kesatuan sekerja-pekerja yang bertindak bagi semua atau mana-mana anggotanya dalam pertikaian perusahaan. Namun begitu, tindakan industri ini pula mempunyai beberapa proses dan langkah sebelum mengadakan tindakan tersebut yang mana proses tersebut haruslah dilakukan untuk pihak yang ingin melakukan tindakan perusahaan. Adakah mogul merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi menunjukkan ketidakpuasan pekerja terhadap majikan? Jawapannya, ya. Hal ini kerana mogul ini merupakan hukuman terakhir daripada pekerja yang bertindak secara bersepadu untuk mahukan menuntut hak mereka daripada majikan. Oleh itu, tindakan perusahaan merupakan dikatakan jalan terakhir bagi menyelesaikan konflik yang berlaku antara majikan dan pekerja dan di mana untuk pekerja atau majikan menegakkan hak-hak mereka agar hak tersebut dapat dipertimbangkan dan terjamin. Apabila sesuatu pertikaian antara kesatuan sekerja dengan majikan gagal diselesaikan secara damai, pihak yang bertikai akan cuba mendesak menggunakan cara yang lebih agresif bagi menunjukkan rasa tidak puas hati mereka yang mana tindakan ini boleh dianggap sebagai tindakan perusahaan. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya mogul. Sebab mengapa mogul berlaku dalam kalangan pekerja disebabkan oleh upah atau gaji yang diberikan oleh majikan tidak memenuhi kriteria atau berdasarkan kerja yang telah diberi oleh pekerja, menyebabkan pekerja ingin kenaikan gaji daripada pihak majikan. Hal ini demikian dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia termaktub bawah artikel 23 dalam kurungan 3 menyatakan bahawa pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan gaji yang adil dan setimpal, iaitu membolehkan pekerja sekeluarga menjalani kehidupan seharian yang bermaruah dan jika perlu diberikan perlindungan. Justru itu, mogul ini adalah salah satu cara untuk majikan mempertimbangkan upah yang telah diberikan kepada pekerjanya agar produktiviti organisasi terjamin. Contoh mogul di Malaysia mengenai upah lelah selepas Perang Dunia Kedua tamat pada 1947. Selain itu, isu gaji yang tidak bayar oleh majikan menyebabkan pekerja melakukan mogul. Hal ini demikian, majikan telah mendiskriminasikan pekerjanya dengan mengarah melakukan pekerjaan tanpa membayar gaji menyebabkan pekerja mengambil tindakan untuk mogul. Contohnya, mogul di Malaysia yang berlaku di Kulai Jaya, Johor Bahru di mana keterangan pekerja diambil iaitu mereka melakukan mogul disebabkan majikan mereka tidak membayar gaji dan sebaliknya dikenakan tindakan fizikal tanpa amaran. Seterusnya, isu kebajikan yang diabaikan oleh majikan membolehkan pekerja melakukan mogul iaitu di mana majikan tidak menitikberatkan kebajikan pekerja menyebabkan pekerja mengadu kepada kesatuan sekerja untuk mempertahankan hak mereka agar kebajikan mereka dipertanggungjawabkan oleh pihak majikan. Di samping itu, mogul juga berlaku disebabkan pemberhentian pekerja dan pemindakan pekerja iaitu di mana majikan memberhentikan atau memindahkan pekerja mereka secara beramai-ramai. Hal ini menyebabkan pekerja yang diberhentikan kerja akan hilang punca pendapatan dan terpaksa untuk mencari kerja lain untuk menampung kehidupan seharian.
Salam sejahtera, nama saya ialah Kavita, anak perempuan Supaya. Nombor matrik saya DSM 2021/060103. Contoh kes 1 adalah mogok bekerja estet Harahan setahun dengan protes perarakan sejauh 200 km. Ini contoh kes 1, sahan lakap. Yang ketiga adalah tujuan mogok. Hentakan pepecatan beberapa pekerja dan mengesah majikan memilih estet mengiktiraf Kesatuan Pekerja-Pekerja Estet Malaya Bersatu yang lebih memihak kepada pekerja berbanding persatuan sedia ada iaitu Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Ladang yang tidak menjaga kebajikan pekerja. Keempat adalah apa yang berlaku. Estet asahan adalah estet getah terbesar pemilih kumpulan. Yang ketiga itu memilih Kapitalis British. Malah siap memecat 17 orang bekerja yang mencertai persatuan itu. Akhirnya dapat juga bertemu Tunku Abdul Rahman serta Menteri Buruh yang berjanji akan selesaikan masalah yang diketengahkan. Contoh kes kedua. Mogok bekerja Mas tahun 1979. Operasi menerbangkan tergendala. Tujuan mogok ini menuntut kajian perpatutan untuk bekerja Mas. Apa yang berlaku? Semuanya bermula apabila berlaku pertikaian antara AU dan pihak pengurusan dalam satu perundingan kolektif. Kerajaan seterusnya membatalkan semua operasi penerbangan dengan alasan terdapat ancaman. Contoh kes 3 adalah mogok bekerja KTM tahun 1962 yang hampir melumpuhkan sistem pengangkutan negara. Tujuan mogok menuntutan bayaran upah secara bulanan dan diiktiraf sebagai kaki tangan kerajaan. Selain itu mereka dan memotongkan gaji untuk yuran bersatuan. Apa yang berlaku? Tindakan ini hampir melumpuhkan sistem pengangkutan Persekutuan Tanah Melayu. Mogok ini akhirnya diselesaikan dengan campur tangan dari mendamai iaitu Profesor Hunku Haziz. Seterusnya saya akan menerangkan tentang apa yang perlu dibuat oleh pekerja sebelum melancarkan mogok terhadap syarikat. Sebagai seorang pekerja, mereka sememangnya wajib tahu dengan prosedur ini supaya mogok itu tidak melanggar sebarang peruntukan undang-undang dan berhasil seperti mana yang diharapkan. Oleh itu, berikut adalah prosedur yang pekerja wajib tahu sebelum sesuatu mogok hendak dilancarkan, iaitu yang pertama, pekerja perlu membuat kesatuan sekerja terlebih dahulu. Disebabkan mogok itu sendiri bersifat satu tindakan yang kolektif, makanya pekerja perlulah membentuk sebuah kesatuan sekerja terlebih dahulu sebelum melancarkan mogok. Pendaftaran kesatuan sekerja itu boleh dilakukan di Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Malaysia. Selepas kesatuan sekerja terbentuk, ahli-ahli akan berbincang sama ada mahu atau tidak melancarkan mogok seperti yang dicadangkan. Undian secara rahsia akan dibuat dan sekiranya 2/3 ahli kesatuan kesatuan bersetuju terhadap cadangan mogok berkenaan, maka barulah mogok itu boleh dilancarkan. Itu pun selepas keputusan tersebut dikemukakan kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja dalam tempoh 7 hari selepas pengundian. Prosedur yang kedua pula ialah beri notis selama 42 hari sebelum mogok dilancarkan. Bila cadangan melancarkan mogok telah dipersetujui, Kesatuan kemudiannya harus mematuhi pula syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah Akta ataupun di bawah Seksyen 42 Akta Perhubungan Perusahaan 1997, iaitu yang pertama, memberikan notis kepada majikan selama 42 hari sebelum melancarkan mogok. Dan yang kedua, tidak melancarkan mogok dalam tempoh 21 hari selepas memberi notis itu. Dan yang ketiga, tidak melancarkan mogok sebelum luputnya tarikh yang ditetapkan dalam notis itu. Prosedur yang ketiga pula ialah mohon cuti jika anda mewakili kesatuan sekerja. Bila anda terlibat dalam kesatuan sekerja dan anda perlu menjalankan tugas dalam kesatuan itu secara khusus, anda dikehendaki memohon cuti dari majikan terlebih dahulu. Ini kerana perkara itu ada diperuntukkan di bawah Seksyen 6 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 bahawa yang pertama, pekerja yang berhasrat mahu menjalankan tugasnya sebagai pegawai kesatuan sekerja perlu memohon cuti kepada majikan. Yang kedua, menyatakan tempoh cuti dan tujuan cuti tersebut. Perkara ini penting sebab jika berlaku sebarang pertikaian di mahkamah perusahaan nanti, selalunya peruntukan ini yang akan dibangkitkan. Prosedur yang keempat dan yang terakhir ialah majikan tidak boleh memecat pekerja yang menyertai mogok secara sah.
Jika prosedur yang ditetapkan ini diikuti, ini sekaligus akan menjadikan mogok itu sebagai mogok sah dan dilindungi undang-undang. Jadinya, pekerja tidak ada hak untuk menekan atau memecat mana-mana pekerja yang menyertai mogok kerana perkara itu ada dinyatakan secara jelas di bawah Seksyen 10-2 atau Perhubungan Perusahaan 1997. Namun, sekiranya majikan melanggar peruntukan ini dan bertindak memecat juga pekerjanya, majikan berkenaan boleh disaman atas dakwaan memecat secara tidak adil. Pekerja yang dipecat boleh membawa kes ini ke mahkamah perusahaan bagi mendapatkan keadilan. Kesimpulannya, mogok adalah salah satu pilihan yang tepat untuk pekerja menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap majikan mereka. Mogok boleh memberi tekanan ekonomi kepada majikan dan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang isu ketidakpuasan hati pekerja. Walau bagaimanapun, adalah penting bagi pekerja untuk mempertimbangkan risiko dan kemungkinan akibat dan menyediakan diri mereka dengan baik sebelum mogok. Sekian, terima kasih.